Okey, hari ini kita akan sambung bab 6 fizik nuklear dan kita akan teruskan ke subtopik 6.2, subtopik yang terakhirlah dalam bab 6 iaitu tenaga nuklear. Kamu juga boleh rujuk buku teks di muka surat 208. Kita akan fokus kepada 7 perkara penting dalam subtopik 6.2 ini, iaitu pembelahan nukleus, kemudian kita akan tengok pelakuran nukleus, kemudian tenaga nuklear, seterusnya unit jisim atom UJA, kemudian cacat jisim. Kita juga akan belajar tentang penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear, dan akhir sekali penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Kita akan mulakan dengan pembelahan nukleus. Cuba tengok animasi ni. Satu neutron akan dibedil ke dalam nukleus uranium 235. Okey, maksudnya ada 235 zarah dalam nukleus uranium ni. 92 adalah proton, bakinya 143 adalah neutron. Kamu bayangkan ini adalah nukleus yang tidak stabil. Kemudian ditambah lagi satu neutron. Cuba kita tengok animasi ni. Apabila ditambah lagi satu neutron, nukleus uranium telah menjadi uranium 236. Okey. Kalau tadi pun tidak stabil, sekarang bila ditambah satu neutron makin tidak stabil. Okey, apa akan jadi apabila dia sangat tidak stabil? Kita tengok. Ya, nukleus ini akan terbelah dua menjadi dua nukleus anak. Di samping itu membebaskan tenaga yang besar dan juga 3 neutron. Nukleus anak yang dihasilkan ialah krypton 92 dan juga barium 141. Okey. Jadi dapat kita simpulkan dengan gambar rajah ini. Tadi kita tengok neutron dibedil dalam nukleus nukleus uranium 235. Jadi apa yang terhasil ialah nukleus uranium 236. Faham kan? Okey, nukleus 236, uranium 236 sangat tidak stabil dan akan terbelah kepada nukleus krypton dan juga nukleus barium. Di samping itu akan membebaskan 3 neutron dan juga tenaga yang besar. Okey, jadi kita dapat simpulkan dengan satu persamaan. Satu neutron, tengok di bawah ni, satu neutron ditambah dengan uranium 235, kita akan dapat uranium 236. Seterusnya, uranium 236 akan terbelah menjadi krypton 92, barium 141, 3 neutron dan juga tenaga yang besar. Okey. Apakah kesimpulan daripada animasi ini? Pembelahan nukleus ialah tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat terbelah menjadi dua atau lebih nukleus yang ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak. Jelas nah? Sekarang kita tengok pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus melibatkan dua nukleus yang ringan. Sebagai contoh, hidrogen 2 dan hidrogen 3. Sebelum saya masuk detail, saya nak tunjukkan kita isotop bagi hidrogen. Kita imbas balik. Ini adalah isotop bagi hidrogen. Okey, kita ada hidrogen 1 atau protium, hidrogen 2 atau deuterium, atau hidrogen 3 atau tritium. Untuk hidrogen 1, dalam nukleus hidrogen hanya ada satu zarah sahaja, iaitu proton. Untuk hidrogen 2, dalam nukleusnya ada dua zarah, iaitu proton dan neutron. Untuk hidrogen 3, dalam nukleusnya ada 3 zarah, iaitu proton dan 2 neutron. Jadi yang membezakan antara ketiga-tiga isotop hidrogen ini ialah bilangan neutron. Okey, jelas nak? Okey, kita tengok balik. Apa akan jadi apabila dua nukleus ringan ini, iaitu hidrogen 2 dengan hidrogen 3, kita gabungkan atau cantumkan.
Okey, apa yang kita lihat, kita satu atom helium terhasil, satu neutron terbebas dan satu tenaga yang banyak juga dihasilkan. Okey, ini adalah kesimpulan daripada animasi tadi. Kita tengok hidrogen 2 dan hidrogen 3 bergabung. Hasilnya ialah helium dan neutron. Kalau kita bilang bilangan neutron ada 3, sini hasilnya pun ada 3. Proton ada 2, hasilnya pun ada 2. Tetapi terpisah. Satu membentuk helium dan satu lagi neutron. Okey. Juga tenaga dihasilkan. Kita tengok persamaan. Hidrogen 3 tambah hidrogen 2, hasil yang kita dapat ialah helium, neutron dan tenaga. Okey, kita tengok apakah kesimpulan. Pelakuran nukleus ialah tindak balas nuklear apabila nukleus yang kecil dan ringan. Ingatlah, nukleus yang kecil dan ringan bercantum atau bergabung untuk membentuk satu nukleus yang lebih berat dan membebaskan tenaga yang banyak. Tindak balas ini berlaku pada keadaan suhu dan tekanan yang amat tinggi kerana kita cuba nak paksa dua nukleus yang ringan bercantum. Jadi kita memerlukan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Okey, jelas nah? Okey, daripada pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus dapat kita simpulkan bahawa tenaga nuklear ialah satu tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear. Ada 3 jenis tindak balas nuklear seperti perebutan radioaktif yang kita belajar dalam 6.1, pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Sekarang saya teruskan dengan unit jisim atom UJA. Okey, jisim satu atom sangat kecil dan sukar untuk diukur menggunakan unit gram ataupun kilogram. Maka, untuk mengira jisim satu atom, saintis atau ahli kimia bersepakat untuk memilih jisim atom karbon 12 sebagai perbandingan. Kenapa atom karbon 12 yang dipilih? Sebab unsur karbon banyak terdapat dalam banyak sebatian yang ditemui di bumi. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bagaimana unit jisim atom itu dikira. Okey, ini adalah nukleus atom karbon. Dalam nukleus atom karbon ini ada 12 zarah, iaitu 6 proton dan 6 neutron. Okey, jelas nah? Andai kata satu atom, sekarang kita lihat satu saja zarah. Okey, tak kisahlah proton atau neutron. Jadi, satu ini adalah 1/12 atom karbon. Satu daripada 12 zarah dalam atom karbon. Faham kan? Okey. 1/12 ini kita permudahkan dengan nilai 1 UJA atau 1 unit jisim atom. Jadi ingatlah, 1/12 sama dengan 1 UJA. Okey, sekarang kita balik semula kepada gambar rajah yang ni. Jadi sekarang ada 12. Kalau 1/12 sama dengan 1 UJA, kalau 12/12, jadi kita kata di sini jisim bagi satu atom karbon ialah 12 UJA. Kalau satu karbon ni ada dipanggil 1 UJA, jadi kalau ada 12 zarah kita panggil 12 UJA. Faham kan? Okey, unit jisim atom UJA digunakan sebagai ukuran jisim suatu atom. Sekarang kita tengok cacat jisim. Semasa tindak balas nuklear berlaku, tak kisahlah perebutan ke, pembelahan ke ataupun pelakuran, nukleus akan mengalami kehilangan jisim. Kehilangan jisim ini dipanggil cacat jisim atau simbolnya M. Maksud kehilangan jisim atau cacat jisim ialah jumlah jisim selepas tindak balas nuklear tidak sama dengan sebelum tindak balas nuklear.
jumlah jisim selepas tindak balas nuklear kurang daripada jumlah jisim sebelum tindak balas nuklear. Okey, sekarang kita tengok apa yang grafik yang saya nak tunjukkan. Ini adalah cacat jisim bagi, kalau kita tengok sini, ini adalah pembelahan. Okey, pembelahan nukleus. Kita tengok ini sebelum tindak balas, jisim bagi neutron, ini adalah jisim bagi neutron, ditambah dengan jisim bagi uranium 235. Okey, sepatutnya kita dapat 236 kan, tapi 236 ni sama je lah. Okey, kita tak ambil lah sebabnya yang kita ambil sebelum dan selepas. Okey, kita tengok selepas tindak balas, iaitu ini yang nukleus anak ni. Okey, tengok hasilnya ialah ini jisim bagi krypton, kita tambah dengan jisim bagi neutron, 3 neutron. Kemudian kita tambah lagi dengan jisim bagi barium. Okey, yang ni adalah hasil tindak balas. Okey, hasil tambah jisim neutron dengan uranium 235 ialah 236.05259 UJA. Okey, sepatutnya samalah kan dengan selepas tindak balas. Tapi selepas tindak balas kita dapat 235. Sebelum tindak balas adalah 236. Selepas tindak balas 235.86653 UJA. Didapati tidak sama. Okey. Sebelum tindak balas lebih besar, selepas tindak balas kecil. Okey, kita tengok disebabkan tidak sama, cacat jisim sama dengan, macam mana nak cari cacat jisim? Kita tolakkan nilai sebelum tolak selepas. Hasilnya ialah 0.18606 UJA. Ini adalah nilai cacat jisim. Cacat jisim ialah jumlah jisim yang hilang selepas tindak balas nuklear. Kehilangan jisim ini adalah disebabkan oleh pembebasan tenaga semasa berlakunya tindak balas nuklear. Kamu ingat balik, bila berlaku ada tindak balas, ada tenaga nuklear. Banyak tenaga dibebaskan. Okey? Oleh itu, kita boleh mendapatkan nilai tenaga yang dibebaskan melalui nilai jisim yang hilang. Ada rumus dia. Rumus dia ialah E sama dengan MC kuasa 2. Faham? Apakah E? E ialah jumlah tenaga yang dibebaskan. Yang ni kita nak dapatkan. Kita tak tahu berapa banyak tenaga dibebaskan. Tapi kita boleh dapatkan, kita boleh tahu melalui nilai jisim yang hilang. Okey, M ialah cacat jisim. Cacat jisim ialah kehilangan jisim tu. Unit dia ialah kilogram. 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Kemudian kita ada C. C ialah halaju cahaya dalam vacuum. Unit bagi halaju cahaya ialah meter per saat. Okey. E ialah tenaga yang dibebaskan. Unit dia ialah joule. Seterusnya kita bincangkan tentang penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Gambar yang saya tunjukkan ialah gambar stesen jana kuasa nuklear. Tapi stesen jana kuasa nuklear ini tidak terdapat di Malaysia kerana negara kita tidak menggunakan tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Okey, seterusnya kita tengok struktur yang terdapat pada stesen jana kuasa nuklear. Ini adalah struktur atau binaan-binaan yang terdapat pada stesen jana kuasa nuklear. Tenaga nuklear dihasilkan di dalam reaktor nuklear di sini. Okey, kita fokus pada bahagian dinding konkrit tebal. Okey, tindak balas berantai yang berlaku dalam teras reaktor perlu dikawal.
Reaktor perlu mempunyai struktur binaan yang boleh menghalang kebocoran sinaran radioaktif ke persekitaran. Okey, saya terangkan satu persatu. Ini adalah rod uranium yang berwarna kelabu cerah. Ingat balik, kita uranium 235 akan mengalami pembelahan nukleus dan menghasilkan kripton, barium, 3 neutron dan juga tenaga yang banyak. Jadi tenaga itulah yang akan digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Dan tindak balas pembelahan nukleus ini adalah berantai. Apa maksud tindak balas berantai? Okey, ini yang dimaksudkan dengan tindak balas berantai. Maksudnya, cuba tengok, neutron membedil uranium 235, kemudian tenaga dihasilkan, kripton, barium dan juga neutron terhasil. Kemudian neutron yang terhasil itu membedil uranium yang lain. Kemudian terhasil lagi neutron dan membedil lagi uranium yang lain. Jadi tindak balas ini dipanggil tindak balas berantai. Okey, jadi tindak balas berantai itu terhasil pada rod uranium. Okey, faham kan? Okey, dan tenaga yang banyak terhasil di sini. Okey, apa fungsi moderator? Moderator terletak di antara rod uranium. Fungsi moderator memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Okey, jadi maksudnya moderator ini dia mengawal pergerakan neutron. Apabila diletakkan moderator, neutron tidak dapat bergerak jauh. Neutron hanya berada di sekitar rod uranium dan menghentam atau membedil nukleus-nukleus uranium. Apabila neutron membedil nukleus-nukleus uranium, tenaga sentiasa dihasilkan. Okey, lebih banyak tenaga akan dihasilkan. Moderator diperbuat daripada bahan seperti grafit atau air. Seterusnya kita tengok rod pengawal. Rod pengawal mengawal tindak balas, mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Diperbuat daripada boron atau kadmium. Okey, struktur binaan lain ialah dinding konkrit yang tebal. Dinding konkrit yang tebal ini bertujuan untuk menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran. Pernah satu ketika dulu berlaku tsunami di Fukushima, Jepun dan mengakibatkan keretakan pada konkrit yang menyimpan uranium. Okey. Jadi radioaktif telah mencemarkan persekitaran di sana. Okey. Seterusnya, air sebagai ejen penyejuk. Air digunakan untuk menyerap tenaga haba hasil daripada tindak balas berantai. Okey, kemudian tenaga haba itu digunakan untuk menghasilkan steam. Jadi, air ini akan mengawal suhu reaktor. Sebab bila berlaku pembelahan nukleus, banyak tenaga haba dibebaskan. Jadi, air akan menyerap tenaga haba tersebut dan suhu reaktor dapat dikawal. Okey, seterusnya kita tengok proses-proses yang berlaku dalam penjanaan tenaga elektrik. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, pembelahan nukleus uranium 235 dan tindak balas berantai akan menghasilkan haba. Okey, di sini adalah uranium 235, jadi akan berlaku tindak balas berantai dan akibat daripada tindak balas berantai itu haba yang banyak, tenaga haba banyak dihasilkan. Okey, seterusnya air dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus tadi. Okey, seterusnya yang ketiga,
Pendidihan air akan menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Macam periuk pressure cooker, tekanan tinggi tu. Jadi wap-wap dia terkumpul di dalam periuk tersebut dan tekanan di dalam periuk tersebut sangat tinggi. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, jadi wap atau steam yang bertekanan tinggi dihasilkan di sini. Okey, steam ini akan disalurkan ke turbin. Okey. Yang keempat, turbin diputarkan oleh steam yang bertekanan tinggi tadi dan seterusnya memutarkan magnet atau gegelung di dalam penjana. Steam tersebut akan terkondensasi menjadi air. Okey, selepas dia memutarkan turbin, dia akan menjadi air semula. Okey, faham kan? Okey, seterusnya tenaga elektrik yang dijana dihantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. Okey, saya harap kamu jelas nah. Seterusnya kita tengok penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Di Malaysia, tenaga elektrik dijana menggunakan sumber arang batu, gas asli dan air. Dan kita tahu kan bahawa arang batu dan gas asli bukanlah tenaga yang boleh diperbaharui. Dan pembakaran arang batu dan gas asli juga akan membebaskan gas rumah hijau. Okey, seterusnya, empangan hidro di Bakun Sarawak merupakan empangan kedua terbesar di Asia yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey, kemudian terdapat negara seperti Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India dan China menggunakan tenaga nuklear bagi tujuan penjanaan tenaga elektrik. Okey, seterusnya kita tengok apakah kebaikan stesen jana kuasa nuklear. Yang pertama, unsur uranium yang sedikit sahaja boleh menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Okey, apabila tenaga yang nuklear yang dihasilkan besar, jadi tenaga yang digunakan untuk menjana elektrik juga besar. Okey, yang kedua, tenaga nuklear boleh dikategorikan sebagai tenaga hijau kerana ia membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit. Yang ketiga, pembinaan stesen jana kuasa nuklear tidak memerlukan kawasan yang luas berbanding jana kuasa solar atau angin. Seterusnya kita tengok keburukan stesen jana kuasa nuklear. Yang pertama, uranium adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Yang kedua, sisa yang berterusan. Maksudnya, tempoh kira-kira 110 tahun diperlukan untuk tanah bebas daripada pencemaran uranium. Okey, seterusnya, bencana nuklear. Stesen jana kuasa tenaga nuklear dibina dengan piawaian keselamatan yang ketat. Dinding diperbuat daripada konkrit setebal beberapa meter untuk mengasingkan bahan radioaktif daripada terlepas keluar. Yang keempat, kegunaan perang. Pemilikan tenaga nuklear akan menambahkan keupayaan sesebuah negara untuk menggunakan uranium bagi pembinaan senjata nuklear. Okey. Okey kelas, itu saja untuk bab 6 dan juga subtopik 6.2. Kita telah tamat bab 6. Cikgu ucapkan selamat menonton. Semoga kamu berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum.